Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ubaidullah bin Jusuf. Nombor metrik D201720800830 daripada ISMP Pendidikan Islam. Jadi untuk penilaian akhir, saya diberikan tugas untuk menerangkan dan membacakan surah Al-Hujurat, menerangkan dan membaca surah Al-Hujurat menurut riwayat Warsh. Jadi pertama sekali saya ingin menjelaskan khilaf-khilaf yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat mengikut riwayat Warsh. Okey, pada ayat yang pertama, pertama sekali Warsh ni membaca pada mad wajib dan mad jaiz, ataupun mad muttasil dan mad munfasil. Riwayat Warsh membaca 6 harakat, membaca isba' iaitu 6 harakat. Jadi semua mad wajib ataupun mad jaiz dibaca dengan 6 harakat. Okey, jadi yang mad wajib dan mad jaiz saya tidak sebutkan dalam satu-satu ayat sebab ada banyak di dalam ayat-ayat itu. Jadi yang di mana-mana saja mad wajib dan mad jaiz dibaca dengan 6 harakat. Okey, ayat yang pertama, khilaf, ada satu khilaf saja yang selain mad wajib tu ada, iaitu amanu. Amanu ni dibaca dengan taslisul badal. Amanu iaitu 2, 4 ataupun 6, taslisul badal. Amanu. Yang di hadapan tu dibaca 2, 4 ataupun 6 harakat. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua pula sama juga macam tadi. Yang pertama, ayat yang kedua, amanu, iaitu dibaca dengan taslisul badal, 2, 4 atau 6 harakat. Yang kedua, perkataan an-nabi, iaitu bacaannya, contoh bacaannya, fauqa sautin nabi. Dia dibaca dengan mad, dan selepas ya tu ada hamzah. Dia meletakkan hamzah selepas ya yang akhir, kemudian dia membaca dengan mad. An-nabi, kalau mati. Kalau sambung an-nabi, sambung. Okey. Khilaf yang ketiga pada ayat kedua, iaitu pada kalimah li ba'din an. Yang ini dibaca dengan dibaca dengan naqal. Baca dengan naqal maknanya tanwin itu kita keluarkan huruf nun dia dan jadikan baris atas. Bunyi dia li ba'dinan tahbata. Okey. Jadi khilaf ni nama naqal. Jadi untuk ayat 2 itu saja. Dan seterusnya kita pergi kepada ayat ketiga. Ayat ketiga ada littaqwa. Littaqwa, menurut rujukan saya jumpa dia mengatakan taqwa, wa tu membaca dengan taklil, iaitu taklil. Mana littaqwa taklil. Yang ni imalah sughra. Lepas tu perkataan yang kedua, kalimah yang kedua adalah maghfiratun. Dibaca ra itu dibaca dengan tarqiq, yang ini nipis. Maghfiratun. Okey, itu ayat ketiga. Dan seterusnya ayat keempat, untuk yang kalau mati, kalau wasal yang akhir dia azimun innallazi, iaitu sambung 3 dan 4, dia membaca dengan naqal. Jadi azimun dia baca dengan naqal. Dia dekat sini baca dengan naqal. Jadi ayat keempat tak ada khilaf dalam ayat keempat. Cuma ada mad jaiz saja. Okey, ayat kelima. Ayat kelima pada kalimah walau annahum dibaca dengan naqal. Jadi bacaan dia
walawannahum. Baca dengan naqal kalimah walawannahum. Seterusnya kalimah khairal lahum dibaca dengan tarqiq ra, khairal lahum. Okey, seterusnya ayat yang ke-6 ada satu saja perkataan amanu, iaitu a tu dibaca dengan taslisul badal, 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, seterusnya ayat yang ke-7 kalimah yang pertama minal amri, al-amri, minal amri la'anitum. Jadi al-amri, minal amri tu dibaca dengan naqal. Jadi bunyi dia minal amri. Lepas tu kalimah kedua al-iman. Al-iman ni dia dua bacaan dia, dua khilaf. Maknanya al-iman satu naqal, satu lagi iman. I tu dibaca dengan taslisul badal. Jadi bunyi dia maknanya dia satu khilaf saja, tapi boleh dia dengan baca dengan naqal dan taslisul badal. Jadi bunyi dia ilaikumuli 2, 4 ataupun 6 harakat. Liman ataupun liman 2, 4 ataupun 6 harakat dan naqal. Okey, seterusnya ayat 8 tak ada khilaf. Dan ayat 9 kalimah pertama adalah minal mu'minin. Hamzah itu ditukarkan kepada baris hamzah ditukarkan bersesuaian dengan huruf yang sebelumnya. Contoh huruf sebelumnya baris depan, jadi dia baris hamzah ni jadi hilang. Jadi bunyi dia minal mu'minin. Jadi baris hamzah mati tu tak ada, dia jadi ikut yang baris sebelumnya mu'minin. Jadi mu tu dia jadi mak asli. Jadi minal mu'minin. Kalimah kedua barat, fa in barat ihdahuma. Jadi ini dibaca dengan naqal. Jadi fa in barat ihdahuma, asal barat naqal barat ihdahuma. Okey. Jadi yang ketiga khilaf yang ketiga dalam ayat 9 ni, ihdahuma dia baca dengan da tu dibaca dengan taklil imalah sughra, ihdahuma. Menurut rujukan yang saya jumpalah. Kalimah seterusnya alal ukhra, yang ni dibaca dengan naqal dan ra tu dibaca dengan taklil. Maknanya dalam ni ada naqal dan taklil. Naqalnya ala luh ra jadi re, jadi naqal dan taklil. Lepas tu tak ada, dah habis untuk ayat 9 dan ayat 10. Ayat 10 kalimah al-mu'minun yang tadi, jadi hamzah itu hilangkan baris dia dan dia ikut pada huruf yang sebelum je saja. Jadi macam tak ada hamzah, al-mu'minun. Itu saja ayat 10 ada satu. Jadi ayat 11 perkataan kalimah pertama dalam ayat 11 amanu, banyak tadi amanu taslisul badal, 2 atau 4 atau 6 harakat perkataan kalimah a tu. Jadi asa, asa mana ada dua asa dalam ni, dia dibaca dengan taklil. Ada dua kalimah asa dalam ayat ni dibaca dengan taklil. Lepas tu kalimah seterusnya yakunu khairam minhum, khaira dibaca dengan tarqiq ra, maknanya nipis ra, khairam minhum. Okey, kalimah seterusnya khaira ni ada dua juga dalam ayat ni, ada dua kalimah. Jadi dua-dua kalimah tu dinipiskan ra dia, khairam minhum. Lepas tu kalimah seterusnya bil alqab, yang ni dibaca dengan naqal. Bunyi dia
bunyi dia bilal qab. Satu lagi kalimah dia bi'sa. Bi'sa lismul fusuq. Bi'sa ni dia jadi yang hamzah tadi sama macam al-mu'minun. Hamzah dihilangkan baris hamzah, lepas tu disesuaikan dengan baris yang huruf sebelumnya. Jadi bisa. Jadi bi tu jadi panjang. Bisalismu. Bisa jadi bisa. Okey, perkataan seterusnya terakhir dalam ayat ni lah. Dalam ayat ni perkataan al-iman. Jadi macam tadi juga, dia dibaca dengan naqal dan taslisul badal. Mana dia naqal, lepas tu naqal tu boleh sama ada 2, 4 atau 6 harakat. Jadi bunyi dia ba'daliman. Okey, ayat seterusnya iaitu ayat ke-12. Kalimah yang pertama adalah amanu. Yang tu dibaca dengan taslisul badal 2, 4 atau 6 harakat. Kalimah kedua kathiran. Ra tu dibaca dengan tarkik ra. Jadi kathiram min. Okey. Kalimah seterusnya ba'dha. Ba'dukum ba'dha. Dia kalau wakaf tak ada apa. Cuma kalau sambung ba'dan ayuhibbu. Kalau sambung menurut rujukan saya jumpa dibaca dengan naqal kalau sambung. Tapi kalau wakaf baca biasa. Okey. Seterusnya kalimah ahadukum an yakula. Jadi kalimah ahadukum, kum ni dia jamak, jadi dia baca dengan silah mim jamak dan bacaannya adalah isbah, iaitu 6 harakat. Dia jadi ahadukumu an yakula. Dia jadi macam tu. Okey, khilaf seterusnya itu yakula. Kalimah yakula, kira hamzah ini dihilangkan baris dia dan disesuaikan dengan baris sebelum dia. Jadi yakula. Jadi tak ada hamzah tu, ibarat tak ada, yakula. Seterusnya kalimah maitan fakarihtumu. Maitan dia jadi ya, maitan ni dia ditasydidkan, maknanya dia jadi sabdu dan baris bawah mayyitan fakarihtumu. Itulah ayat 12. Jadi okey, seterusnya ayat yang ke-13. Khilaf yang pertama, atqakum inna. Maknanya kalau wakaf atqakum, wakaf tak ada apa. Jadi kalau sambung dia dibaca dengan silah min jamak. Atqakumu innallaha alimun khabira. Atqakumu. Dia kalau sambung baca dengan silah min jamak. Kalau wakaf baca macam biasa, mati macam biasa. Okey. Seterusnya kalimah kedua khabir ni ra yang mati, yang last tu, ayat last dia tu dibaca dengan tarkik. Jadi kalau wakaf tak ada apa sangat. Okey, seterusnya ayat yang ke-14. Perkataan kalimah al-a'rab, qalatil a'rab dibaca dengan naqal. Jadi qalatil a'rab. Seterusnya amanna. Tadi baca dengan taslisul badal 2, 4 atau 6 harakat. Seterusnya kalimah tu'minu. Dia hamzah dia hilangkan baris dia dan kemudian ganti sesuaikan dengan baris sebelum, huruf sebelum. Jadi tu'minu. Okey, kalimah seterusnya al-iman. Macam tadi dibaca dengan naqal dan taslisul badal. Yadkhuli limanu. Kalimah seterusnya min a'malikum.
min a'malikum dibaca dengan naqal, jadi min a'malikum, min a'malikum. Okey, kalimah seterusnya syai'a, a'malikum syai'a. Maklin dibaca dengan tawassut ataupun isbah, iaitu 4 atau 6 harakat. Dia jadi syai'a. Itu kalau 6. Okey. Lepas tu kalau sambung syai'an innallah, dia sambung, dia jadi naqal. Tapi kalau wakaf macam biasa. Okey. Lepas tu yang habis dia innallaha ghafurur rahim, lepas tu sambung dengan ayat 15. Jikalau tidak wakaf, dia sini jadi naqal juga. Jadi kalau wakaf baca macam biasa. Okey, seterusnya ayat 15. Ayat 15 kalimah al-mu'minun macam tadi. Jadi al-mu'minun, jadi hamzah tu macam tak ada, al-mu'minun. Satu kalimah yang sama juga amanu. Tu baca taslisul badal 2, 4 atau 6 harakat. Okey, lepas tu ayat 16 kul atu'allimun, kul atu'allimun dibaca dengan naqal. Jadi kula tu'allimun, asal kul atu'a, jadi kula tu'allimuna. Okey. Seterusnya al-ard wa ma fil ard, jadi dibaca dengan naqal. Jadi bunyinya wa ma fil Lepas tu kalimah yang seterusnya syai'in, wallahu bi kulli syai'in alim, syai'in. Yang ni sama juga, maklin dibaca dengan tawassut atau isbah, iaitu 4 atau 6 harakat. Syai'in alimah, itu kalau 4. Okey. Ayat seterusnya iaitu ayat ke-17. Kalimah an aslamu, yang ni dibaca dengan naqal. Jadi anaslamu. Lepas tu kalimah seterusnya alaikum an, dibaca dengan silah min jamak, dan dibaca dengan isbah 6 harakat. Jadi bunyi dia alaikum an, bunyi dia alaikumu an hadakum. Okey. Kalimah seterusnya hadakum, dibaca dengan taklil. Ada juga yang kata tidak taklil, hadakum. Ada yang kata taklil, ada yang kata tak taklil. Okey, kalimah seterusnya lil iman. Yang ini dibaca dengan naqal dan taslisul badal 2, 4 atau 6 harakat. Lil iman, jadi liliman. Itu kalau 4 harakat taslisul badal, naqal dan taslisul badal. Okey, ayat yang terakhir ada satu saja khilaf, iaitu perkataan wal ard, waibas samawati wal ard. Yang ini dibaca dengan naqal, iaitu walau, waibas samawati walau. Oh, satu lagi basir. Dibaca ra itu tarkib. Basirum bima ta'malun. Okey. Jadi itu saja khilaf-khilaf yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat. Okey, tadi kita dah sebutkan pasal khilaf yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat. Okey, sekarang bacaan mengikut riwayat Warsh di dalam surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu
ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن
يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن
Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.